sekarang ni kita nak bawakan satu topik panas juga. Saya rasa sekarang ni kita, kalau hari tu kita digembar-gemburkan dengan satu isu Johnny Depp dan juga seorang lagi rakan artis. Saman fitnah ceritanya. Kisah Johnny Depp dengan Amber Heard ni memang famous lah. Sekarang ini sedang berlangsung. Kita tak tahu lagi lah siapa nak disampaikan kesalahan. Tapi setakat ini macam menjurus ke arah Amber Heard yang dapat disaksikan. Mempunyai tanda-tanda yang mungkin bakal dikenakan dan sebagainya. Okay. Kita nak cakap berkenaan dengan saman fitnah ini. Selamat pagi diucapkan kepada Ahmad Zahidi Datuk Zaidun selaku pengamal undang-undang, Ketuan Asia, dan Hisham Cawangan Pagi. Cawangan Bangi, Cawangan Pagi. Sebut pagi juga. Okey, kita nak cerita berkenaan saman fitnah ni. Mungkin sedikit definisi bagaimana saman fitnah ini boleh berlaku. Pertamanya saya suka kalau kita boleh sentuh yang kes Johnny Depp dengan Amber Heard tadi kan. Kebanyakannya kita ramai tidak dapat mengetahui sebenarnya bagaimana prosiding di mahkamah ni dijalankan. Ramai orang kata takut nak ke mahkamah ni menyulitkan dan sebagainya. Maka kes Johnny Depp dan Amber Heard ini adalah merupakan satu contoh yang sangat baik. Kita panggil bawangnya cukup, garamnya cukup, ceritanya cukup, bagaimana peguam-peguam membuat bantahan cukup. Maka ini adalah satu, saya boleh katakan satu inisiatif yang baik sekiranya kita cakna undang-undang dan kita lihat kes ini secara konklusif. Dan kes ini juga mengajar kita apakah definisi sebenarnya saman fitnah ini. Kalau dirujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, tadi ada perbincangan Dewan Bahasa dan Pustaka kan, fitnah ini merujuk kepada suatu khabar ataupun cerita yang dibuat-buat untuk membencanakan seseorang. Maka dalam peruntukan undang-undang tidak ada secara spesifik yang menyatakan apa itu fitnah. Tetapi untuk kemudahan kita semua, penonton semua, saya boleh membuat satu simplifikasi mudah. 3 perkara utama yang ada dan wujud, dan sekiranya ini ada, maka ianya boleh diambil tindakan. Pertama, penyataan itu adalah penyataan yang tidak benar, palsu ataupun tidak benar. Kemudian adalah perbincangan-perbincangan lain, tapi ianya adalah lebih mendalam. Tapi saya ambil yang lebih simplistik supaya mudah difahami. Kedua, penyataan itu diberikan kepada orang yang difitnah. Merujuk sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, tetapi orang yang difitnah. Ketiga, penyataan yang palsu ini disebarkan kepada pihak ketiga. So sekiranya 3 perkara atau elemen ini cukup, maka dah boleh bersiap sedialah untuk ambil tindakan ataupun tidak ambil tindakan untuk saman fitnah. Jadi adakah ia termasuk juga dengan kenyataan-kenyataan yang dibuat di media sosial, contohnya di ruangan komen Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya? Adakah itu boleh dijadikan salah satu bahan untuk kita membuat saman fitnah? Bahkan saya rasa itu bukti yang lebih jelas, kerana pernyataan-pernyataan yang bersifat kekal, pernyataan-pernyataan yang bersifat bertulis lebih mudah untuk dibuktikan di mahkamah. Saya boleh kata kepada anda, di bawah Akta Fitnah 1957 ada beberapa pernyataan-pernyataan yang saya boleh kata automatik boleh dikenakan saman fitnah. Maka apa yang Cik Ridwan katakan tadi, sekiranya ada pernyataan dalam TikTok, komen dan sebagainya, ianya jelas, lekat, disebarkan kepada pihak ketiga, jelas boleh dikenakan tindakan saman fitnah. Mungkin perincian lebih lanjut berkenaan Akta Fitnah 1957 ini, kalau kita baca definisi sebagai layman mungkin agak sukar untuk memahami secara mendalam. Saya rasa jadi mungkin boleh kongsikan lebih banyak berkenaan dengan akta ini. Akta Fitnah 1957 menyatakan sebenarnya untuk benar-benar definisi peruntukan ataupun kita kata sebagai fitnah itu, ianya adalah banyak kes-kes mahkamah yang membuat keputusan ataupun kita panggil duluan. Tetapi molek kiranya kalau saya membuat simplifikasi tadi, maknanya untuk mudah difahami, untuk mudah diambil tindakan oleh umum, saya boleh katakan sekiranya pernyataan itu tidak benar, sekiranya pernyataan itu dirujuk kepada yang difitnah dan sekiranya ini disebarkan kepada pihak ketiga, maka cukup cukup garam tu untuk ambil tindakan saman fitnah. Jadi kalau kita tengok dalam saman fitnah yang berlaku di Malaysia antara selebriti dan sebagainya, itu yang paling popular lah sebab kita tahu selebriti dia ada media coverage dan sebagainya. Dia melibatkan nilai tuntutan ratus ribu sampailah jutaan. Bagaimana untuk menentukan nilai tuntutan itu? Okey. Nilai tuntutan ini ianya dilihat daripada banyak segi. Saya boleh katakan antara kes yang membuat duluan dalam segi-segi ini antaranya menyatakan tentang reputasi, antaranya menyatakan tentang betapa rosaknya ataupun betapa tingginya pampasan sepatutnya diberikan. Saya boleh katakan kepada Cik Ridwan dan Cik Shu, itu sebab kita kata kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. So dalam peribahasa ini saya boleh katakan banyak seksyen yang meletakkan peruntukan yang menyebabkan seorang itu dikenakan hukuman yang tinggi kerana melakukan fitnah. Saya boleh kata di bawah kanun keseksaan Akta 574, Seksyen 500, 501, 502, 499. Keempat-empat seksyen ini memperuntukkan hukuman penjara 2 tahun.
dan juga denda. Di bawah Akta Komunikasi Multimedia 1998 Seksyen 233 memperuntukkan penjara dan RM50,000. Bahkan Cik Ridwan, ada kes-kes yang melibatkan hartawan menyaman media hampir RM10 juta. Kemudian pengamal perubatan alternatif hampir RM200,000. Cikgu tadika RM70,000. Kemudian ada pensyarah yang difitnah melalui surat layang hampir RM200,000. Maka amount itu dikira berdasarkan kepada reputasi, kredibiliti dan juga kerosakan yang dibuat disebabkan fitnah tersebut. Dan untuk kita mendapat ataupun ialah mengetahui apakah antara tindakan yang akan dikenakan di akhir perbicaraan, tapi nak berbicara itu lama sebenarnya. Kalau seperti yang kita kongsikan contohnya kes Amber Heard dan juga Johnny Depp tu, perbicaraannya dah berbulan-bulan berlangsung. Jadi ini mungkin memberikan gambaran kepada orang ramai, nak saman fitnah ni leceh, perbicaraannya saja memakan masa yang lama. Ini kan pelbayaran yang perlu dikenakan terhadap peguam dan sebagainya. Jadi mungkin penjelasan daripada itu sebab bagusnya dalam kes Johnny Depp dan Amber Heard ni, orang melihat bahawasanya ada contoh yang mereka boleh lihat secara berdepan bagaimana memang benar-benar ada dalam mahkamah. Selalu kita tengok dalam kes mahkamah ni dalam drama, dalam TV dan sebagainya. Tapi ini berdepan, kes sebenar suami isteri, bagaimana ada audio, ada gambar dan sebagainya. Tetapi kita boleh belajar satu perkara, Cik Syu, bagaimana pembuktian itu yang menyebabkan kes itu lebih mudah. Sekiranya ada bukti, sekiranya ada WhatsApp, sekiranya ada video, maka pembuktian akan lebih mudah. Kita selalu katakan sebenarnya kes mahkamah ini berbulan-bulan dan sebagainya. Saya boleh katakan mustahil sebenarnya kes mahkamah ini berlangsung berbulan-bulan. Tak. Sebenarnya masa pertangguhan itu yang menyebabkan dia berbulan-bulan. Sebenarnya kes mahkamah biasa mungkin 10 hari, paling lama 20 hari. Tetapi dalam kes Amber Heard dan Johnny Depp tu baru berlangsung dalam 11 hari. Dia bukanlah berbulan-bulan seperti yang digambarkan. Mungkin disebabkan liputan media, mungkin disebabkan pertangguhan dan sebagainya, kita menganggap ianya sudah lama. Sebenarnya kes Johnny Depp dan Amber Heard ni adalah kes kedua. Dia ada kes pertama yang telah disaman di United Kingdom. So kita anggap itu macam satu kes yang sama. Sebenarnya bukan. Jadi kenapa pertangguhan itu ada? Banyak orang yang terlibat dalam kes-kes yang seperti ini. Dalam kes Johnny Depp dan Amber Heard ada juri pula, kemudian ada peguam dan sebagainya. Kalau saya boleh katakan dalam satu kes terlalu ramai pihak-pihak yang terlibat. So makanya kita mahu melihat mungkin masa yang ditetapkan itu berbeza-beza. Saya lapang pada tarikh yang sedemikian, peguam lapang pada tarikh yang sedemikian. Disebabkan itulah berlaku pertangguhan. Saksi tidak hadir, saksi tak boleh hadir, saksi terkena COVID dan sebagainya. Maka ini yang melibatkan pertangguhan. Saya boleh katakan sebenarnya perbicaraan di mahkamah tidak selama seperti mana yang umum bayangkan dan fikirkan sebenarnya. Okey. Dan selain daripada bukti gambar, komunikasi secara terus antara mereka yang terlibat dalam kes tersebut, ada contohnya, kita beri rujukan lagi sekali lah kes Amber Heard dan juga Johnny Depp ini, mereka membawa masuk pakar psikologi untuk memberikan kenyataan bahawa mungkin mereka yang didakwa ini mempunyai masalah kesihatan mental dan sebagainya. Jadi adakah itu boleh dilaksanakan di Malaysia juga? Macam saya katakan tadi, pembuktian itu yang mempunyai rekod ataupun bertulis adalah mempunyai pembuktian yang lebih tinggi. Kemudian pembuktian yang tidak ada rekod dan bertulis, maka kita perlu sokong pembuktian itu. Maka caranya kita memanggil saksi pakar. Saksi pakar ini cuba untuk membuat satu analisis ataupun membuat satu hipotesis bahawasanya ini akan berlaku sedemikian, maka berlaku sedemikian. Sekiranya ada pembuktian macam Cik Ridwan cakap tadi, ada TikTok, ada video yang sangat-sangat jelas, kemudian audio yang sangat jelas, maka perkara itu tidak perlu dilakukan. Tetapi sekiranya pembuktian itu jauh, maknanya tidak ada pembuktian bertulis, maka kita perlukan saksi pakar. Dan Cik Syu kata tadi, adakah ianya berlaku di Malaysia? Saya katakan dengan jelas, tidak banyak jauh bezanya. Di Malaysia juga kita banyak memanggil saksi-saksi pakar, memberikan keterangan untuk menyokong pembuktian-pembuktian dalam mana-mana kes. Jadi kalau kita lihat dalam kes saman fitnah ini, dia akan melibatkan banyak pihak. Jadi kebarangkalian untuk kedua-dua pihak itu menang kes itu disandarkan kepada apa biasanya? Ya, itu sebab tadi saya membuat satu, ini menarik untuk dibincangkan, Cik Ridwan. Itu sebab tadi saya membuat satu simplifikasi mudah bahawasanya fitnah itu apa? Fitnah itu adalah perkara itu palsu dan tidak benar. Saya nak membuat satu analogi mudah, Cik Ridwan. Kalau kita buat kelas, mungkin macam saya cakap sebelum ni 3-4 hari, selamat pagi Malaysia kan. So, kita nak membuat simplifikasi mudah. Pernyataan itu benar dan tidak benar. Sekiranya tidak benar, saya boleh kata simplifikasi mudahnya, secara simplistiknya, itu fitnah.
sekiranya dapat dibuktikan benar, maka itu dikatakan tidak fitnah. Itu sebab dalam kes Johnny Depp dan Amber Heard, perkataan yang digunakan adalah wife beater atas izin. Maknanya ianya adalah memukul isteri. Maka dalam pembuktian yang cuba dibuktikan dalam mahkamah tersebut adalah adakah benar Johnny Depp memukul isterinya? Maka itu jadi fitnah ataupun tidak. Maka menjawab persoalan Cik Ridwan tadi, kita melihat kepada penyataan itu. Penyataan itu akan jadi lebih sukar untuk dibuktikan sekiranya fitnah ataupun palsu. Maka yang memfitnah itu kalah lah. Tetapi sekiranya yang memfitnah itu ataupun yang berpotensi melakukan fitnah itu sebenarnya ada bukti bahawasanya apa yang dikatakan itulah benar. Maka dia punya elemen untuk menang itu lebih tinggi kepada orang tersebut. Secara sedar tak sedar ya, mungkin situasi sentiasa berlaku dalam kalangan kita di media sosial terutamanya ya, mungkin sebab masyarakat tidak berapa cakna berkenaan dengan saman fitnah dan sebagainya. Defamation dan sebagainya ini kan walaupun mungkin ada dikongsikan sewaktu di sekolah ataupun sebagainya, tapi mereka tidak tahu apakah intipatinya secara mendalam. Jadi bagaimana? Adakah situasi ataupun akta-akta ini sebenarnya boleh menjadi satu bentuk secara tidak langsung untuk mengawal cyberbullying yang berlaku di media sosial sekarang ini? Itu sebabnya saya menekankan untuk kita menjadi memacu kepada sebuah negara maju, kita perlukan satu tamadun yang lebih tinggi, peradaban yang lebih tinggi. Cara untuk mendapat tamadun dan peradaban yang lebih tinggi adalah kita punya mentaliti kena kelas pertama. Cara untuk memastikan bahawasanya kita boleh menghentikan cyberbullying dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan anda kena cakna undang-undang. Bila anda tahu ada peruntukan undang-undang yang sangat banyak, anda boleh menguatkuasakan undang-undang, maka anda memperjuangkan hak anda, maka orang yang membuat cyberbully ataupun orang yang cuba menekan anda daripada pihak-pihak lain, anda boleh hentikan. Ianya memberikan kepada 3 aspek utama. Pertama, yang nak buat cyberbully itu pun akan takut bila dia cakna undang-undang. Kena penjara ni. 2 tahun penjara, 50,000, 200,000, boleh 10 juta. Mampu ke bayar, binasa nanti. Macam tu. Yang kedua, orang yang menyaman. Orang yang menyaman tu sekiranya dia mahu mempertahankan hak, tidak mahu orang terus-terusan memfitnah bertahun-tahun, maka dia akan mempertahankan hak. Maka ini boleh menjadi bukti kepada orang lain. Dia jangan fitnah dia lagi. Kalau fitnah dia lagi akan dikenakan tindakan. Yang ketiga pula adalah kepada orang ramai secara keseluruhannya. Dia nampak orang kena saman dan sebagainya, dia takutlah untuk membuat sedemikian. Maka macam saya katakan tadi, Cik Shu, ianya akan menjadi menghentikan cyberbully sekiranya dikuatkuasakan. Tapi kalau tidak dikuatkuasakan, dibiar dan sebagainya, ia akan berluasa dan like coverage oleh liputan itu sebenarnya penting. Saya rasa kes saman ini ada je berlaku di Malaysia. Cuma mungkin liputannya tidak berapa luas seperti kes Zona Negara, sebab itu kita tidak cakna. Bagaimana pandangan? Saya setuju. Cik Syul, saya setuju. Itu sebab saya kata kes Amber Heard dengan Johnny Depp ni sangat bagus. Sebab kes ini dipaparkan di media secara langsung dan sebagainya. Kita tengok sendiri bagaimana peguam membuat bantahan, peguam sengaja memain psikologi, peguam sengaja membuat provokasi dan sebagainya. Supaya bila kita lebih cakna, kita tahu adakah kita bersedia ataupun tidak untuk menghadapi semuanya. Tetapi yang paling penting, Cik Syul, Cik Ridwan, adalah anda mempertahankan hak anda. Sekiranya anda membiarkan kredibiliti anda, reputasi anda dibiarkan, saya boleh kata setiap detik ianya dikongsi beratus ribu orang menghina, mencerca, membuat kenyataan palsu. Anda 1 tahun atau 2 tahun ke hadapan, anda bukan lagi seorang yang mempunyai kredibiliti dan reputasi yang sama. Selalu terjadi, lepas 5 tahun, keluar balik video yang lama, video yang kita tak ambil tindakan sebelum ini. 10 tahun kemudian, keluar lagi video yang lama. Sekiranya itu yang berlaku, maka anda sebenarnya yang membinasakan diri anda. Itu sebenarnya situasi yang berlaku. Kalau kita nak panjangkan tentang kisah saman fitnah ini, sebenarnya panjang. Ada lagi satu topik berkaitan dengan sexual interest. Maksudnya orang kata, ini macam pondan, perkataan itu sangat sensitif. Bagaimana nak dibuktikan? Mungkin selepas inilah. Selepas ini kita akan ke continuous, kita panjangkan lagi perbincangan kita, mungkin ada slots lagi. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Encik Ahmad Zaidi Datuk Zaidun, iaitu pengamal undang-undang Tertuan Asiah dan Hisham Cawangan Bangi, bercerita dan juga berkongsi kepada kita mengenai apakah yang boleh kita lakukan kalau kita disaman fitnah kerana mulut badan binasa, dan apakah sebenarnya tuntutan dan juga akta-akta yang ada, yang wujud, yang melindungi hak kita. Kalau anda terlepas ni, tak apa, boleh saksi kembali apa yang dikongsikan oleh Zaidi seketika tadi berkenaan dengan akta fitnah ini, bagaimana anda boleh menyaman sekiranya ada pihak-pihak yang cuba menjatuhkan maruah anda semua. Okey.